Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua yang ada masuk dalam live. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberkati dan dilimpah kurnia rahmat rezeki dan dipermudahkan urusan semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey, jadi di depan kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan ada kopi. Ia ni kopi yang sudah 9 tahun berada di pasaran, yang mana kopi ni dia unik. Kopi Rizka ni dia unik sebab dia tidak ada jamu, kolagen ataupun herba, dan juga tidak ada gula kerana kita hanya menggunakan pemanis stevia. So kopi Arabica, kopi Rizka ni, ini kopi Arabica Robusta, dia sangat istimewa sebab ia mengandungi kandungan zat khasiat mineral dan vitamin, berserta juga banyak manfaat kebaikan untuk tenaga dan kesihatan baik lelaki maupun untuk wanita. Jadi izinkan saya terangkan kepada tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan kelebihan manfaat dengan kita dapat minum kopi Rizka ni 2 kali sehari kalau dapat minum pagi dan petang demi untuk manfaat sebuah kesihatan baik lelaki dan juga untuk wanita ya. So kopi Arabica Robusta ni dia sangat tinggi kaya zat khasiat mineral dan vitamin. Jadi inilah yang sangat baik ataupun efektif bagi mereka yang dapat minum kopi ni untuk menjaga kesihatan, sebab dalam sebuah kesihatan kita sebenarnya tak perlukan ubat. Kita sebenarnya perlukan zat khasiat mineral dan vitamin. So bila kata vitamin, mineral, zat khasiat mencukupi dalam badan, insya-Allah inilah yang akan membantu untuk memberi atau menyumbangkan kebaikan dari segi penjagaan sistem imun, tak mudah diserang penyakit ataupun kuman yang ada dalam tubuh badan kita. Okey, untuk pengetahuan anda semua, kopi merupakan kegemaran bagi kebanyakan penduduk dunia, bukan setakat di Malaysia. Kenapa? Sebab yakni kopi kan, dia tinggi dengan antioksida dan juga yakni untuk mengeluarkan toksik-toksik di dalam tubuh badan kita, menyebabkan seseorang yang minum kopi ni berasa awet muda, dan kemudian ia juga mendatangkan kelebihan kebaikan dari segi untuk meringankan tubuh badan kita atas sebab yakni keluarnya oksida-oksida juga toksik-toksik yang ada di dalam tubuh badan kita. Untuk pengetahuan anda, walaupun dianya sejenis kopi, tetapi ia adalah sejenis kopi yang rendah kafein. Jadi, kafein memang diperlukan dalam badan sebab inilah penyumbang besar kepada tenaga bila seseorang yang minum kopi. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, kopi Arabica Robusta ni dia kaya dengan dan tinggi dengan metabolisme untuk membakar makanan-makanan berlemak, makanan-makanan berminyak. Jadi inilah yang membantu proses penghadaman makanan kita. So jadi di situlah tuan-tuan puan-puan, bila proses penghadaman makanan berlaku dengan sempurna dalam tubuh badan kita dan pembakaran makanan-makanan berlemak, makanan-makanan berminyak dapat dilakukan dengan baik, maka dengan itu jadi proses pencernaan kita proses penghadaman tu lebih baik dan kemudian proses pencernaan pun lebih efektif. Jadi bagi mereka yang ada masalah sembelit, masalah susah buang air besar, insya-Allah ini akan banyak membantu dalam melawaskan pencernaan kita. So untuk pengetahuan anda semua, bahawa tolonglah jaga kesihatan, ini nasihat saja tapi terpulanglah yang mana dalam kopi ianya ada proses proses penghadaman, proses pencernaan. So jadi ini akan dapat membantu menjaga usus yang baik dan yang sihat. Tahu ataupun tidak, sebenarnya kita ni alpa ataupun kita memang abaikan sebab ini dalam usus kita yang mana mereka yang ada masalah sembelit, susah buang air besar bagai boleh mendatangkan banyak penyakit ataupun risiko-risiko penyakit-penyakit yang sangat kronik. Walaupun kita tahu tapi tolonglah jangan abaikan sebab dia ini contohlah kata dia ini katalah makanan-makanan yang membusuk di dalam usus kita boleh mengundang berbagai-bagai jenis penyakit. Terutamanya ialah bara usus. Mungkin sekali boleh terjadi komplikasi glukosa mungkin makin tinggi dalam tubuh badan kita, menjadi lebihan gula atau bahan-bahan toksik yang menyebabkan komplikasi kepada kesihatan. Inilah penyebab-penyebab kebanyakan mereka yang dijangkiti
penyakit ataupun yang tercemar kepada penyakit adalah kerana mereka alpa dan membiarkan makanan-makanan yang membusuk ada di dalam tubuh badan kita, menyebabkan mereka ni mudah diserang dengan masalah-masalah penyakit kronik, terutama sekali kencing manis. Okey, baik. So jadi kencing manis ni jangan buat main tuan-tuan puan-puan, sebab dalam penyakit-penyakit yang dinamakan tiga serangkai sebagainya memang berpunca daripada masalah gula tinggi di dalam darah. Ramai di kalangan golongan-golongan rakyat Malaysia lah terutamanya, jadi bila dah sampai kepada satu peringkat umur, kebanyakan mereka terdedah kepada masalah kencing manis. Okey. So ini memang tak dapat dinafikan, bilangan paling tinggi ataupun bilangan paling ramai yang menghadapi masalah kencing manis ini akan menghadapi mimpi ngeri dalam kehidupan mereka. Okey tuan-tuan puan, saya beritahu bahawa kopi merupakan satu elemen yang sangat mudah dicampur adukkan dengan bahan-bahan seperti jamu, kolagen ataupun herba. Tetapi dalam kopi Rizka, uniknya kita tak gunakan bahan-bahan tersebut, tetapi di sebaliknya kita gunakan buah-buahan. Kerana buah-buahan ni banyak zat khasiat mineral yang dapat membantu banyak kelebihan kebaikan untuk kesihatan kita. Okey tuan-tuan dan puan, yang saya hormati yang ada dalam live saya. Okey, untuk pengetahuan, walaupun kata mungkin anda semua ada yang lalu lalang kan, tapi tak mendengar, tapi kata yang mendengar ni boleh saja bertanya soalan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan-soalan anda yang kalau kata ada kemuskilan lah, InsyaAllah saya akan bantu. So jadi berkenaan dengan kopi, saya dah terangkan bahawa kopi merupakan salah satu elemen yang sangat baik untuk kesihatan secara total. Dan kopi sendiri pun, tapi pastikan kopi tanpa gula, kopi tanpa susu, okey? Tapi kopi itu sendiri pun dia sangat dapat membantu untuk mengawal gula di dalam tubuh badan kita. Itu paling efektif dan tidak dapat dinafikan kerana ini adalah hasil daripada kajian-kajian daripada pakar-pakar ahli nutrisi, farmasi, membuktikan bahawa mereka yang minum kopi lebih tidak terdedah kepada masalah risiko jantung, masalah risiko barak usus maupun kencing manis dan berbagai-bagai jenis penyakit kronik. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, kenapa kopi Rizka ni diadunkan dengan durian Belanda? Yang kita gunakan ialah satu teknologi yang sangat advance, sangat terkini. Jadi kita bukan gunakan nano ataupun bio, tetapi di sebaliknya kita gunakan phyto teknologi. So phyto teknologi ni adalah lebih kurang, kalau lebih memahami, namanya spray dry. Jadi dia gunakan spray dry ni, phytoteknologi yang tidak mengurangkan zat khasiat yang ada dalam setiap buah-buahan yang ada di dalam kopi Rizka. Contohnya, iaitu kita letakkan, bubuhkan dengan durian Belanda, buah aprikot dan buah goji. So, jadi buah durian Belanda. Buah durian Belanda sendiri pun dia je berasal daripada tanah. So, jadi ianya pun kayalah dengan zat khasiat dan mineral. Tetapi tak dapat dinafikan juga buah durian Belanda ni kaya dengan serat. Jadi kaya dengan serat memudahkan proses pencernaan. Jadi usus kita lebih bersih, sihat dan kita rasa keselesaan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, durian Belanda kita bukan guna daripada buah saja, tetapi berserta dengan daun yang sangat baik dan membuktikan keberkesanan, kelebihan kebaikan daripada durian Belanda, buah durian Belanda maupun daripada daun durian Belanda ni memang tak dapat dinafikan, tak dapat ditolak lah. Sebab ini research yang telah membuktikan bahawa durian Belanda sangat efektif untuk mengawal gula dalam tubuh badan. That's why tuan-tuan dan puan, dalam masa 9 tahun lah kopi Rizka ni diperkenalkan. Alhamdulillah bagi mereka yang sudah pun minum kopi Rizka ni, mereka tahulah beribu-ribu dah testimoni yang kita dapat, ramai di kalangan mereka yang dah minum dan mendapat manfaatnya untuk mengawal gula dalam tubuh badan. Tetapi jangan salah faham bahawa kopi ni bukan khas untuk orang sakit ataupun mereka yang ada diabetes. Bukan. Sebab kopi Rizka bukan obat. Dia bukan obat kencing manis. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan. Tapi dianya adalah satu jenis nutrisi
Saya pun tak cakap dia, tapi memang dia ada vitamin, tetapi dia sejenis nutrisi yang dapat membantu untuk mengawal, menjaga kesihatan kita dan juga mengeluarkan gula yang lebih di dalam tubuh badan kita. Okey, so jadi di situ bagi mereka yang dah mengalaminya, mereka yang yakin, mereka yang dah minum dan mendapatkan manfaat, keberkesanan, kelebihan kebaikan kerana dengan izin Allah. Okey? Baik, tetapi tuan-tuan dan puan, bahawa kita semua prihatin ataupun tidak bahawa dalam setiap tubuh manusia memang ada sel barah, sel kanser. Okey, sama ada dia positif ataupun negatif. Tapi kalau jenis yang dah positif tu maksudnya orang tu dah ada kanser lah kan. Tapi rawatan-rawatan yang dilakukan oleh pihak-pihak hospital belum tentu juga dapat keberkesanannya untuk mematikan. Mereka tak ada ubat. Tapi mereka nak ialah merencatkan sel-sel barah daripada terus merebak. Jadi begitulah tugas dan kerja durian Belanda ni, di antaranya adalah untuk merencatkan sel barah. Jadi bukan saja kepada mereka yang ada masalah barah, tetapi bagi diri kita yang sihat ni, jagalah. Sebab kekurangan vitamin ataupun zat dan khasiat di dalam tubuh badan kita boleh mengundang, menyebabkan sel-sel barah boleh menjadi positif dan kita akan terbelenggu dengan masalah barah. Okey? So jadi cubalah kalau boleh kita berikhtiar dan berjaga-jaga sebelum datangnya penyakit. Sebab penyakit akan datang pada sesiapa, pada bila-bila masa, tak kenal bangsa, tak kenal rupa, tak kenal lelaki, tak kenal wanita, datuk, datin atau sebagainya. Tapi dia boleh hentam ataupun dia boleh attack kepada sesiapa saja yang tidak jadi menjaga dari segi pemakanan dan kehidupan maupun minuman yang kita amalkan harian. Okey, berkenaan dengan tadi saya beritahu dengan durian Belanda dan keistimewaan dia, jadi saya rasa jelas bahawa ini durian Belanda memang dah pun terbukti daripada jurnal yang membuktikan ianya 30 hingga 50 ribu kali ganda lebih efektif daripada rawatan kemoterapi. Jadi bermaksud bagi mereka yang ada masalah barah selepas rawatan kemo, amat digalakkan untuk minum kopi Rizka ni demi untuk merencatkan sel-sel barah yang mungkin pada waktu rawatan tidak dapat dikesan. Tetapi pada anda semua yang sihat, ini berjagalah, berhati-hatilah sebelum kita diserang dengan masalah barah atau masalah-masalah yang kita rasakan lebih mengancam kepada keadaan kehidupan kita lah. Okey, so jadi untuk itu juga tuan-tuan dan puan, sebenarnya selain daripada kebaikan, kelebihan durian Belanda, sebab ianya berangkaian, jadi kita memang letakkan satu lagi bahan ataupun buah. Jadi buah yang dinamakan buah aprikot. Yang mana saya rasa ramai yang tidak tahu manfaat buah aprikot, kelebihan buah aprikot. Sebab di antara kalangan mereka yang ada masalah kencing manis, selalunya mereka akan menghadapi masalah kolesterol, masalah kerapuhan tulang, masalah seperti hilang kekaburan mata, penglihatan dan juga boleh membawa pada glukoma dan juga boleh membawa kepada rabun dan buta kekal. That's why buah aprikot ni diletakkan di dalam kopi Rizka, sebab buah aprikot setelah mendapat kajian, setelah mereka pakar-pakar ahli nutrisi dan farmasi ini membuktikan ianya kaya sangat dengan vitamin A. So vitamin A memang tidak dapat dinafikan, memang sangat baik untuk penjagaan penglihatan, penjagaan mata. So jadi inilah di antara ramai yang orang kencing manis tak sedar. Mereka juga perlukan vitamin A di dalam tubuh badan mereka, selain daripada mereka mencari jalan untuk mengawal paras gula, tetapi juga kena jaga ini dari segi penglihatan mereka, sebab bila kekurangan vitamin-vitamin ini boleh menyebabkan mereka kena glaukoma, boleh kena katarak, boleh juga kena buta kekal yang tak tahu nak cakap lagi. Kalau you rasa you okey dengan keadaan tu, wallahualam. Tetapi bagi diri saya, lebih baiklah kita menjaga, mencegah. Tapi ini bukan khas untuk orang kencing manis. Mereka yang sihat pun jagalah penglihatan mata kita, jagalah vitamin A di dalam
kehidupan harian kita. So jadi dengan makan mengambil buah aprikot. So untuk mendapatkan buah aprikot tak susah. Mudah sebab kita dah adunkan. Dah adunkan bersama dengan kopi Rizka ni yang mana tidak mengurangkan zat khasiat mineral menggunakan fitoteknologi khas untuk tujuan kesihatan anda semua. Tapi bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa dalam buah aprikot itu sendiri dia kaya dengan zat kalsium dan juga zat iron. So, zat kalsium dan zat iron ni amat diperlukan. Memang betul tak dapat dinafikan bagi mereka yang ada masalah kencing manis ataupun tidak. Tetapi pada kita yang sihat di bawah usia. Okay. So, kemungkinan kita lapar. Kita tahu kita makan. Tetapi kalau tulang kita lapar, apa makanan tulang? Tak lain tak bukan ialah zat kalsium. So, zat kalsium ini diperkaya yang ada di dalam buah aprikot. So, buah aprikot yang mengandungi zat kalsium ni akan membina tulang yang sihat, tulang yang kuat bagi mengatasi kerapuhan tulang, artritis, osteoporosis, kan kerapuhan tulang ni dia dapat atasi. InsyaAllah. Tapi maksudnya tidaklah terkecuali bagi kita yang sihat ni juga jagalah tulang kita. Jangan nak tunggu rapuh baru nak cari penawar sebab ini bukan ubat. Bukan ubat. Alright. So jadi di antara salah satu pula ini dalam buah aprikot ni dia ada zat iron. Zat iron ni okey. Okey, zat kalsium tadi juga mengatasi masalah sakit lutut dan sendi. That's why ramai di kalangan mereka-mereka yang ada masalah lutut dan sendi setelah minum kopi Rizka rasa kelegaan daripada masalah itu selain daripada mungkin cari sapuan minyak atau sebagainya, tetapi dengan daripada dalaman juga dapat membantu untuk membina tulang yang sihat. Okey, selain daripada itu, jadi dalam buah aprikot ni dia juga ada kandungan zat iron. Zat iron ni lah yang melancarkan darah. Dia zat besi, meningkatkan kualiti sel darah merah kita. Jadi dia akan betul bila kita minum kopi Rizka yang ada buah aprikot beserta buah durian Belanda. So jadi inilah yang dapat membantu dari segi melancarkan darah, memecah lemak kolesterol di dalam darah. Langsung ini akan membantu untuk jadi mengurangkan masalah sendi. Tadi sakit lutut kan? Ini sakit sendi. Sakit sendi satu masalah lagi sebab apa? Kelancaran darah. Kelancaran darah ni boleh pergi kepada kepala lah. Jadi ada orang kata minum kopi dah terjadi migrain, itu merepek lah sebenarnya. Sebenarnya bukan pasal tu, sebenarnya darah dia jadi pekat. Bukan kerana minum kopi tetapi kerana kepekatan darah yang tak sampai kepada kepala yang boleh menyebabkan migrain yang teruk, migrain yang minor atau sebagainya. Tetapi kalau kita minum dengan kopi Rizka ni tidak akan menyebabkan sakit kepala, tidak akan menyebabkan migrain kerana buah aprikot yang tinggi kaya dengan zat iron tadi dah pun membantu mencairkan darah dan menyampaikan darah kepada seluruh anggota tubuh badan kita termasuk kepada jantung. Jadi ini sangat efektif untuk penjagaan jantung yang sihat, menghalang daripada berlakunya arteri ataupun penyumbatan jantung ataupun masalah yang dinamakan penyakit kardiovaskular. So itu kelebihan kebaikan yang ada di dalam buah aprikot bersamaan. Okey, kita tidak saja mengambil buah aprikot, tapi saya percaya tuan-tuan perempuan tak mungkin boleh mengambil ataupun makan biji aprikot sebab biji itu memang keras. Tetapi atas sebab kegunaan cara saintifik ataupun cara penggunaan fitoteknologi tadi, maka dengan itu kita dapat ambil daripada buah dan juga biji aprikot. Untuk di dalam biji aprikot ni lah ramai yang tahu berkenaan vitamin C, vitamin A untuk vitamin C untuk sistem imun lah, vitamin K, vitamin D dan sebagainya. Tetapi ramai yang tidak terdedah atas yakni ilmu berkenaan dengan vitamin B17, A, B17. B17 ni tuan-tuan perempuan yang ada dalam biji aprikot ini sangat efektif untuk merencat mengawal sel darah daripada merebak. That's why kalau kata di kedai-kedai ubat ada jual jadi namanya kapsul kapsul aprikot ni tadilah aprikot seed ini yang biji aprikot. Tetapi dalam sini
tuan-tuan perempuan tak perlu risau sebab memang dah ada pun dalam kopi Rizka. Jadi bukan bertujuan untuk orang yang sakit saja, tetapi bagi mereka yang sihat, insya-Allah dengan makan dengan ambil kopi Rizka yang mana dah ada pun dalam biji aprikot. Jadi tak usah gusar risau sebab dah ada dah pun untuk memberi atau menyumbangkan, menyuntik jadi B17 ke dalam tubuh badan kita. Jadi ini menjamin kepada diri kita supaya kita dapat sentiasa menjaga kesihatan berserta merencatkan sel barah dalam tubuh badan kita. Di antara yang lainnya, tuan-tuan perempuan, biji aprikot ni bukan saja bertujuan itu tetapi dia ada penambahan dia sebab dia kaya dengan omega 3 dan omega 6. Zat omega 3 dan omega 6. Saya rasa pun ramai yang dah dengar kan. Ya ini berkenaan dengan omega 3, omega 6 ni bagus untuk kesihatan jantung, menjaga degupan jantung. Tadi pada zat kalsium dan iron tadi pun dah membantu untuk jantung yang sihat. Ditokok tambah lagi pula kita ada biji aprikot. Biji aprikot ni pula dapatlah membantu untuk penjagaan jantung yang sihat. Jadi maka dengan itu kita dapat kelebihan kebaikan dengan minum kopi Rizka ni untuk penjagaan kesihatan. Alright. Tetapi tuan-tuan puan, alhamdulillah tidak juga kita lupa sebab dalam kopi Rizka ni kita ada buah goji. Okey, buah goji ni ianya datang daripada Tibet, negeri China. Merupakan satu makanan orang-orang Cina memang suka lah. Kalau you all pun memang pernah makan, bukan tak pernah, tapi dalam lai cikang mesti ada dibubuhkan buah goji. Okey, di kedai-kedai perubatan negeri China ni memang tak dapat dinafikan di antara mereka yang akan membeli atau menjaga kesihatan dia tak akan lupa kepada ginseng maupun kepada buah goji maupun buah aprikot. Orang Cina memang suka sebab dia tahu ini akan macam dia ambil ginseng untuk panaskan badan sebab mungkin ini bagus untuk melancarkan darah. Tapi sorry dalam kopi ni tak ada ginseng. Tapi kita ada buah aprikot. Buah goji. So buah goji ni dia punya efek, dia punya kelebihan kebaikan dia ialah sangat-sangat membantu untuk melancarkan darah sebab dia kaya dengan vitamin C. Vitamin C ni dia memang sangat efektif untuk meningkatkan sistem imun. So sistem imun kita ni perlu kuat, perlu ada bila kata kalau kita kekurangan sistem imun, jadi maka itu kita sedang mengundang dan menjemput penyakit-penyakit biasa maupun penyakit-penyakit yang kronik boleh datang kat tubuh badan kita. Jadi itu sebab disarankan kita sentiasa kena ada penjagaan vitamin C untuk penjagaan kesihatan. So that's why kita ada dalam kopi Rizka ni kita adunkan juga, kita bubuhkan dengan buah goji sebab buah goji nombor satu dia kaya dengan vitamin C. Kemudian dia menjaga buah pinggang yang sihat dan iaitu melancarkan darah dan yang bestnya dia tidak memilih kepada mereka yang ada tekanan darah rendah maupun tekanan darah tinggi. Kedua-duanya sangat efektif untuk dia kawal tekanan darah kita. Di samping tu jaga buah pinggang yang sihat. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan ini masalah ini mungkin pasal rumah tangga okey, so jadi ramai yang mungkin cari tongkat ali ataupun orang perempuan sekarang dia cari yang ketat dan sebagainya. Tetapi dalam kopi Rizka, minta maaf saya tak ada jamu ataupun kolagen atau herba, tetapi cukup memadai buah goji ni dia memang sangat efektif untuk perhubungan bagi kekuatan untuk isteri, untuk wanita dan juga untuk suami pada orang lelaki lah. So jadi menambahkan kelebihan kebaikan sistem yakni untuk inilah untuk bersatulah untuk bersamalah. Alright, so itu kelebihan kebaikan, maksudnya dianya sangat sebab orang lelaki ni dia salah faham, dia cari tongkat ali tetapi bila ada masalah kencing manis, you tahu tak you bakal kena kencing jadi mati pucuk. Jadi bagi wanita pula yang ada kencing manis dia akan samalah orang lelaki, dia cepat letih, penat, lesu dan bagai. So jadi ini dia menghilangkan mood, dia hilangkan mood. Maka dengan itu sebab kita letakkan buah goji ni untuk mendapatkan mood dan juga untuk mendatangkan tenaga baik lelaki maupun untuk wanita. Jadi kita yang penting tugas utama sekarang ialah mengawal padas gula dan kemudian buah goji meningkatkan
fungsi-fungsi untuk lelaki maupun untuk wanita. Barulah jadi cerita dia. Tapi kalau setakat tongkat ali untuk kuat, tetapi kita tak atasi masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan bagai. Oh ya, berkenaan kolesterol. So jadi tadi batal apa nama buah aprikot, tapi buah goji juga sangat-sangat efektif untuk mengeluarkan kolesterol-kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh badan kita. Okey, so buah goji ni sangat efektif lah tuan-tuan puan, jangan diambil remeh berkenaan dengan kesihatan kita, sebab ianya sangat efektif dan banyak berkebaikan untuk kesihatan. Bertujuan juga yang mana dalam kopi Rizka kita adunkan dengan bunga sakura. Bunga sakura ni bukan ditujukan khas kepada wanita sahaja. Saya percaya orang lelaki pun nak kulit cantik, kulit anjal, tegang dan kemudian menjaga awet kulit lah. Tetapi dalam masa yang sama dia juga mencerahkan kulit, merapatkan liang pori, memudarkan jeragat, banyak lagi dia punya kelebihan. Sebab ini merupakan lambang kejelitaan bagi wanita-wanita di Korea maupun di Jepun. Sebab di dalam menurut kajian hasil daripada Japan Cosmetic Industry Association telah membuktikan bahawa bunga sakura ni dia kaya dengan vitamin C dan juga vitamin E. Vitamin E ni sebenarnya vitamin C semua faham ya bahawa ia mencerahkan kulit dan juga untuk sistem imun. Tetapi vitamin E dia lebih kepada untuk pemakanan kulit. Kulit pun perlu makan. Bukan you je yang perlu makan, kulit pun perlu makan. Jadi kalau kita bagikan pemakanan kulit yang seimbang, yang sebaiknya, insya-Allah kulit kita rasa lebih sihat, kulit kita lebih lembap, anjal, tak dimamah usia. Itulah kelebihan bunga sakura yang tidak dapat dinafikan kebaikannya, dan ini dah terbukti di sana di Jepun dan Korea. So jadi that's why ramai yang sudah dah ambil formulasi ni. Bunga sakura ni ada dijadikan kosmetik, ada dijadikan pencuci muka, ada dijadikan shampoo, bagai-bagailah. Tapi dalam kopi Rizka tak kurang keistimewaan dia, kita ambil dan adunkan bersama dengan kopi Rizka ni khas untuk tujuan kecantikan kulit kita tadi. Okey, baik. Di situ tuan-tuan puan, dalam kopi Rizka, kebaikannya kita tidak ada gula perang ke, gula Melaka ke, gula hijau ke, gula kuning ke, gula putih ke. Okey. Saya terangkan sikit berkenaan dengan gula putih. Tapi rasanya semua tahulah gula putih ni dia tak berapa baik. Keduanya, ia juga boleh mengundang kepada penyakit barah kalau kata berlebihan. So that's why kita tak ambil ni semua. Kita tak gunakan segala apa yang dinamakan permulaan daripada gula ataupun penambahan gula. Tidak. Tapi di sebaliknya kita gunakan daripada bahan tumbuhan yang dinamakan stevia. Stevia ni adalah sejenis tumbuhan yang dipercayai dan disarankan sendiri oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia pengambilannya untuk mengawal paras gula dan membuang lebihan gula di dalam tubuh badan kita lah. So, jadi dia 3 hingga 400 kali ganda lebih manis dari gula, tetapi tuan-tuan perempuan ia juga tidak ada kalori dan tidak ada lemak. Jadi di situlah sangat-sangat kebaikannya yang tidak dapat dinafikan. Dengan minum kopi Rizka ni banyak mengundang kelebihan kebaikan untuk sebuah kesihatan. Saya percaya you all semua tak nak duduk kat hospital. Kita pun tak nak. Tak ada siapa yang nak, tak ada siapa yang suka. Tetapi kita kena berusaha dan berikhtiar untuk yang mana kita boleh membantu diri kita sendiri dengan memberi suplemen, memberi vitamin, zat, khasiat dan mineral. So jadi stevia pun terkenal juga sebagai tambahan pemanis lah. Walaupun kopi ni taklah berapa manis, manis mana-mana buah saja kan, sebab dia daripada buah-buahan. So tapi dia punya kelebihan sebab kita ada stevia ni tadi adalah untuk mengawal paras gula, di samping sebab stevia juga ada antioksidan yang tinggi berserta dia juga ada vitamin C, dan vitamin C all tahulah sistem imun dan menjaga buah pinggang yang sihat. Jadi itulah yang saya dapat terangkan.
kepada tuan-tuan perempuan kelebihan kebaikan manfaat sebuah kesihatan dengan minum kopi Rizka. Saya sarankan kepada anda semua minumlah 2 kali sehari paling tidak. Kalau lebih lagi baik tapi jangan lebih daripada 4. Okey. Sebab dalam kopi Rizka ni walaupun dikandungan kafein yang rendah tetapi ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kita. Yang penting ia semua bahan-bahan yang ada dalam kopi Rizka ni adalah untuk menjamin ataupun memberi kelebihan kebaikan untuk kesihatan kita ya tuan-tuan perempuan. So jadi kalau untuk mendapatkan kopi Rizka ni ataupun untuk ada persoalan ataupun pertanyaan, saya di depan anda semua untuk menjawab segala kemusykilan insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.